Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Bashar Ahmad. Saya merupakan seorang konsultan unit trust. Dalam pengalaman saya dalam 7 hingga 8 tahun dalam industri unit trust, saya seringkali ditanya beberapa soalan yang general tentang konsep unit trust. Jadi, saya mengambil kesempatan dalam video ini untuk kongsikan tentang konsep unit trust dengan anda. Sebelum saya kongsikan lebih lanjut tentang konsep unit trust, saya juga ingin kongsikan, menurut sebuah sumber buku ekonomi, unit trust adalah salah satu jenis pelaburan yang digalakkan untuk kita buat. Selain daripada unit trust, antara jenis-jenis pelaburan yang sangat digalakkan adalah seperti simpanan di dalam bank, pelaburan hartanah, pelaburan logam berharga seperti emas dan perak, pelaburan saham, pelaburan forex ataupun pertukaran mata wang asing, dan juga security pinjaman. Okey, berbalik kepada topik kita pada hari ini, konsep unit trust. Apa itu unit trust? Okey, unit trust merupakan satu bentuk pelaburan diuruskan oleh pengurus-pengurus pelaburan yang bertauliah yang dipanggil sebagai management company. Contoh management company adalah seperti Public Mutual Berhad, CIMB Principal, Kenanga dan sebagainya. Company ini mengumpulkan dana-dana daripada pelabur-pelabur individu dan dikumpulkan dalam satu pool ataupun satu dana yang besar, di mana wang pelaburan ini akan dilaburkan dalam syarikat-syarikat gergasi tempatan ataupun antarabangsa yang berpotensi memberi pulangan. Oleh kerana kita sebagai pelabur-pelabur individu yang berkemungkinan tidak mempunyai wang yang secukupnya untuk melabur di syarikat-syarikat gergasi yang besar, mungkin share price dia telah mencecah berpuluhan ribu ringgit dan sebagainya. Jadi, kita buat apa? Kita leverage syarikat unit trust ni sebab dia kan pool of money, mencecah ratusan juta ringgit ataupun bilion untuk mereka melabur di syarikat-syarikat gergasi yang berpotensi memberi pulangan. Jadi kita secara tidak langsung dengan wang yang amat rendah ataupun minimum serendah RM100, kita secara tidak langsung boleh memiliki saham-saham di syarikat-syarikat yang gergasi tersebut. Untuk memudahkan anda lagi faham, saya bandingkan unit trust, konsep unit trust ni dengan ASP. ASP juga merupakan salah satu bentuk pelaburan unit trust. Cuma bezanya ASP hanya beri satu jenis keuntungan iaitu dividen, manakala unit trust memberi dua jenis keuntungan iaitu dari segi dividen dan juga dari segi keuntungan perbezaan harga belian dan jualan. Ini kerana ASP, harga seunit dia telah ditetapkan pada harga RM1. Bila-bila masa anda beli atau jual unit di ASP, harga dia tetap akan RM1. Manakala ia berbeza dengan unit trust, di mana setiap dana, unit trust ada banyak dana ya, ada dana Islamik dan juga dana konvensional. Contohnya, Public Mutual, katakanlah dana A ini adalah Public Islamic Dividend Fund yang mana harga dia 50 sen, dan dana B adalah Public Regular Saving yang mana harga seunit dia adalah 80 sen. Okey, setiap dana tu harga dia berbeza. Okey, contoh kiraan. Katakanlah anda ada RM20,000. Okey, anda invest dalam dana A. Okey, RM20,000 bahagi dengan 50 sen, harga seunit 50 sen, bahagi dengan 50 sen, anda dapat 40,000 unit. Okey, katakanlah selepas beberapa tahun anda nak jual balik yang investment anda ni. Jadi, pada masa anda nak jual tu, katakanlah harga seunit tu telah naik pada 80 sen. Jadi 40,000 unit ini kita kali dengan 80 sen, keuntungan yang anda dapat adalah RM32,000. Jadi tolak dengan RM20,000 yang anda invest dulu, jadi net profit dia adalah RM12,000. Ini adalah kiraan kasar saya bagi. Jadi ini adalah keuntungan dari segi keuntungan perbezaan harga belian dan jualan. Yang ini tidak kira lagi yang dividen tahunan. Contohnya dividen, kalau kita masukkan dividen, yang unit ni akan lagi besar dan keuntungan yang kita dapat tu akan lagi tinggi. Okey, soalan seterusnya. Berapakah pulangan dividen? Pulangan dia berbeza-beza mengikut dana yang kita labur.
dia ada lebih daripada 30 dana dalam contohnya public mutual, dan keseluruhan dalam Malaysia ni dia ada lebih 600 dana unit trust ya. Dalam average kita dapat 6 hingga 13% mengikut dana, ataupun kita ambil 10% secara average secara tahunan ya, dividen tahunan. Dan soalan ketiga adalah bagaimana cara untuk buat investment dalam unit trust. Okey, dia ada 3 cara untuk buat investment dalam unit trust. Yang pertama, cash investment atau lump sum, di mana kalau contohnya kita ada 20,000, kita invest 20,000 tu sekaligus dan biarkan dia membiaklah ya dalam beberapa tahun mengikut matlamat kita. Contohnya 5 tahun, 15 tahun atau 20 tahun mengikut matlamat kita. Cara kedua adalah regular saving. Contohnya kalau anda mungkin kita tidak mempunyai jumlah wang yang begitu banyak untuk buat lump sum investment. Jadi apa kita boleh buat adalah kita buat regular saving sedikit-sedikit setiap bulan secara konsisten. Contohnya kita buat regular saving serendah RM100 setiap bulan secara konsisten. Caranya sangat mudah. Anda hanya perlu buka akaun unit trust di mana initial deposit dia serendah RM100 dan diikuti dengan savings RM100 yang tadi kita kata tu setiap bulan secara konsisten. Cara regular saving juga mendidik kita untuk membuat simpanan untuk masa depan kita. Daripada kita membeli kasut atau beg berlebihan ataupun yang kita tidak pakai, lebih baik kita buat investment untuk masa depan kita. Cara ketiga adalah pengeluaran daripada EPF account satu. Yang EPF ini khusus untuk individu-individu yang bekerja di sektor swasta. Contohnya, dalam akaun satu, EPF membenarkan buat pengeluaran, dia ada percentage dia, kiraan sedikit pengeluaran daripada akaun satu untuk buat pelaburan di unit trust. Untuk mereka yang ingin memaksimumkan duit pelaburan atau keuntungan dia pada masa bersara nanti, jadi mereka boleh buat pengeluaran EPF di akaun satu dan labur di unit trust, mana-mana syarikat unit trust yang mereka nak melabur. Satu perkara tentang pelaburan daripada akaun EPF, di mana anda tidak boleh mengeluarkan pelaburan EPF di unit trust tu sewenang-wenangnya. Di mana kalau anda nak tutup akaun ataupun jual balik pelaburan anda, apa yang syarikat unit trust ni akan buat, dia akan transfer balik semua duit pelaburan bersama dengan keuntungan masuk balik ke akaun satu EPF. Jadi anda hanya boleh keluarkan duit pelaburan semua itu bersama keuntungan di usia 55 tahun ataupun bila anda layak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh EPF. Soalan seterusnya, cara pengeluaran atau jualan balik. Cara pengeluaran atau jualan balik adalah sangat mudah. Anda hanya perlu mengisi satu borang redemption ataupun borang jualan balik, di mana unit trust bukan macam pelaburan FD ya, dia tak ada lock-in period. Anda boleh labur bila-bila masa, anda boleh keluarkan bila-bila masa. Jadi anda hanya perlu isikan borang jualan balik atau redemption form. Kalau anda masih ada lagi ejen yang servis anda, dia boleh tolong submitkan borang inilah bila anda nak buat pengeluaran. Satu lagi, pengeluaran redemption melalui talian ataupun online. Contohnya public mutual, dia ada public mutual online di mana semua transaksi pelaburan ataupun jualan redemption semua boleh dibuat melalui talian, di mana anda tidak perlu pergi ke mana-mana syarikat unit trust untuk submit redemption form ni. Semua dia boleh lakukan dalam talian atau online. Jadi duit yang anda redeem tu akan dikreditkan dalam akaun savings anda yang anda daftarkan semasa buka akaun dalam 3 hingga 5 hari. Jadi soalan yang akhir tentang jika ada kematian. Contohnya yang pelabur tu telah meninggal dunia dan tidak menamakan warisnya. Jadi apa akan jadi pada duit pelaburan itu? Jawapannya, wang pelaburan itu boleh diklaim oleh waris-warisnya. Contoh suami, isteri atau anak-anak. Caranya adalah mudah dengan mengisi borang di cawangan mana-mana cawangan unit trust dengan mengemukakan bukti-bukti yang anda adalah waris yang sah. Bukti-bukti seperti sijil kematian si pelabur, surat daripada Pesuruhjaya Sumpah ataupun surat wakil daripada mahkamah. Cara yang mudah kalau yang si mati telah menamakan warisnya ataupun mewasiatkan nama warisnya, ia adalah proses yang lagi mudah, di mana yang waris tersebut hanya kena mengemukakan sijil kematian dan juga mengisi form di cawangan-cawangan unit trust yang berdekatan, dan claim tu akan dikreditkan dalam akaun waris tersebut dalam masa
kurang daripada 2 bulan. Jadi itu saja daripada saya untuk sesi ini tentang konsep unit trust. Kalau anda ada apa-apa soalan tentang unit trust, konsep unit trust, anda boleh tulis dalam komen ataupun anda boleh terus menghubungi saya melalui WhatsApp di nombor yang tertera di bawah ini. Sehingga kita jumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang dengan topik-topik pelaburan yang lain. Sekian daripada saya, Bashir Ahmad. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.